Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Apa khabar? Saya doakan semuanya sihat, sentiasa senyum-senyum selalu, jangan masam-masam. Senyum sikit. Okey, alhamdulillah saya doakan semuanya dalam keadaan sihat dan baik bersama dengan keluarga. Terima kasih masih lagi setia untuk menonton video-video pembelajaran daripada saya, Cikgu Rizal. Dan hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Kita nak belajar apa Okay, kalau nak tahu, tengok dulu video ni. Suatu petang, Dinesh terlewat ke latihan badminton di sekolah. Dia tergesa-gesa menaiki bas dan mendapatkan tempat duduk. Setelah beberapa minit, Dinesh pun sampai di sekolah. Sewaktu ingin membayar tambang bas, Dinesh baru tersedar bahawa dompetnya tertinggal di rumah. Dinesh dimarahi oleh konduktor bas kerana tidak dapat membayar tambang bas. Tiba-tiba, seorang pemuda mendekati konduktor bas lalu membayarkan tambang bas Dinesh. Dinesh mengucapkan terima kasih kepada pemuda itu. Paparan tadi ada menunjukkan contoh kerangka karangan. Kerangka karangan dihasilkan sebelum membina sebuah karangan. Mari teruskan pembelajaran untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Baik murid-murid, kita teruskan untuk pembelajaran kita bagi Bahasa Melayu penulisan. Tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan kerangka karangan. Baik, kerangka karangan. Dalam kerangka karangan, untuk kita menulis karangan, perkara utama yang perlu ada adalah tajuk lah. Kalau tak ada tajuk, macam mana kita nak tulis karangan kan? Yang pertama tajuk, yang kedua pendahuluan, yang ketiga isi pertama, yang ketiga seterusnya isi kedua, isi ketiga dan penutup. Jadi semua perkara ni perlu ada tajuk, pendahuluan, isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan penutup. Baik, pendahuluan. Apa itu pendahuluan? Pendahuluan merupakan permulaan cerita yang amat penting bagi menarik minat pembaca untuk membaca. Itu pendahuluan. Isi pertama, isi kedua dan isi ketiga adalah penceritaan berkaitan tajuk atau gambar yang diberikan. Baik, seterusnya penutup. Penutup ni apa? Kesimpulan atau peleraian cerita berdasarkan tajuk atau gambar yang diberikan. Baik, itu perkara utama yang perlu ada untuk murid-murid membina karangan, iaitu kerangka karangan. Kita lihat contoh dalam buku teks. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 64 ya, tahun 3 jilid 1, boleh rujuk di situ ya, untuk kita lebih jelas lagi. Baik, kalau tengok dalam buku tu, tajuk yang diberikan adalah bertolak ansur. Kita lihat pendahuluan bagi gambar yang pertama. Gambar yang pertama, gambar yang atas tu ya, gambar guru dengan murid dalam kelas. Baik, isi yang diberikan adalah menyertai persembahan kuaya sempena Hari Kebangsaan. Okey, kita lihat bagaimana ayat diolah dalam perenggan menggunakan isi tadi tu. Untuk pendahuluan, Sekolah Kebangsaan iaitu SK Gemilang mengadakan sambutan Hari Kebangsaan. Murid-murid tahun 3 angsana yang terdiri daripada pelbagai kaum menyertai persembahan kuaya. Isi pertama bagi gambar yang kedua, gambar bawah yang gambar murid-murid dalam kelas tu. Okey, persiapan untuk pertandingan kuaya. Yang kedua, memakai pakaian kebangsaan. Itu isinya. Kita lihat bagaimana ayat diolah dalam perenggan. Untuk isi pertama, gambar kedua. Murid-murid tahun 3 angsana sibuk membuat persiapan. Mereka saling membantu rakan-rakan yang lain tanpa mengira kaum. Mereka memakai pakaian kebangsaan. Murid lelaki memakai baju Melayu dan murid perempuan pula memakai baju kurung. Okey, jadi sekali lagi saya ingatkan murid-murid boleh rujuk buku teks jilid 1 muka surat 64 tahun 3. Okey, isi kedua, gambar yang ketiga seterusnya, Jeva tertinggal samping, berasa risau. Kalau tengok dalam gambar tu, Jeva dia tengok beg dia kan. Baik, isi kedua, gambar ketiga, ayatnya dalam perenggan, Jeva membuka beg. Dia hendak mengambil sampingnya. Tiba-tiba muka Jeva berubah. Jeva tertinggal samping di rumah. Jeva amat risau kerana dia akan menjejaskan persembahan kumpulannya.
Bila dah tak ada samping, susah lah kan, tak samalah nak buat persembahan. Baik, isi yang kedua, gambar yang ketiga ni merupakan punca masalah. Ya, bermulanya masalah dalam cerita, ya, bila mana Jeva tertinggal samping dia. Masalah lah kan, macam mana? Okey, apa itu punca? Merupakan sebab berlakunya masalah tersebut. Baik, punca Jeva risau adalah kerana dia tertinggal sampingnya di rumah. Jadi dia risau lah kan. Okey, seterusnya, jika kita lihat pada gambar yang pertama dan yang kedua, masalah tak ada kan di situ. Baik, bila masalah cerita yang wujud pada isi kedua gambar ketiga. Kalau murid-murid lihat gambar yang Jeva tengok beg tu kan, itu bermulanya masalah, yang mana ia merupakan klimaks cerita. Apa pula itu klimaks? Apa itu klimaks cerita? Baik, klimaks cerita ni adalah bahagian dalam cerita yang lebih hebat atau menarik dari bahagian-bahagian lain, atau kemuncak cerita yang sungguh mendebarkan hati pembaca. Kalau kita baca cerita tu, mesti kita rasa macam berdebar sikit kan. Alamak, Jeva tertinggal pula samping, macam mana nak buat persembahan kan. Baik, kita teruskan isi ketiga, gambar yang keempat, berikan samping, guna selendang. Kita lihat bagaimana ayat diolah dalam perenggan. Saiful mengetahui bahawa samping Jeva tertinggal. Tanpa berfikir panjang, dia segera memberikan samping miliknya kepada Jeva. Saiful pula akan menggunakan selendang untuk dijadikan samping. Baik hati Saiful ni, ya, supaya boleh meneruskan persembahan. Okey, itu isi yang ketiga. Isi yang ketiga, gambar yang keempat ni merupakan peleraian cerita. Apa pula peleraian cerita ni kan? Okey, peleraian cerita ni kalau lihat, Saiful memberikan kepada Jeva samping miliknya. Jadi selesailah masalah. Ya, Jeva risau sebab dia tak bawa samping. Jadi bila Saiful beri samping tu pada Jeva, selesailah masalah. Peleraian cerita. Apa itu peleraian cerita? Peleraian cerita adalah akhir cerita, sama ada cerita itu berakhir dengan suka atau duka. Okey, senyum, sukalah. Atau duka, menangislah kan. Okey, jadi kita lihat cerita ni dia berakhir dengan suka ke duka. Okey, kita teruskan penutup bagi gambar yang kelima. Kalau lihat gambar tu, murid-murid sedang membuat persembahan kan. Baik, isi yang diberikan, menyanyi lagu dengan semangatnya. Isi yang kedua, mereka sangat bangga. Kita lihat bagaimana isi diolah dalam bentuk perenggan. Giliran kumpulan kuaya kelas tahun 3 angsana telah tiba. Mereka menaiki pentas dengan tertibnya. Kumpulan tersebut menyanyikan lagu dengan semangatnya. Mereka sangat bangga kerana dapat membuat persembahan. Baik, okey, itu dia penutup ataupun peleraian cerita. Akhir ceritanya adalah gembira, ya. Mereka gembiralah dan rasa bangga, ya, dapat menyanyikan lagu tu dengan semangat. Baik, itu adalah penutup. Baik, kalau kita lihat penutup, ya, penutup ia boleh ditulis dalam bentuk kesimpulan, cadangan, harapan atau perasaan. Baik, kalau murid-murid lihat tadi, ya, penutup yang terakhir untuk karangan tadi dalam bentuk apa tadi? Kesimpulan ke, cadangan ke, harapan ke, perasaan? Apa dia? Kesimpulan? Kan? Okey, betul. Okey, bagus. Siapa yang jawab perasaan tadi kan? Okey, betul. Perasaan. Okey. Itu adalah bentuk perasaan, penutup yang kita buat tadi. Kalau kita lihat di sini, penutup tadi tu, menyanyi lagu dengan semangat. Mereka sangat bangga. Bangga tu perasaan. Semangat pun perasaan. Okey, jadi penutup ni adalah kategori perasaan. Seterusnya, kita lihat secara keseluruhan, ya, bagi kita membina ayat dalam perenggan dan juga membina karangan, ya, dalam kerangka karangan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, perlu ada tajuk. Tajuk kita bertolak ansur tadi kan. Okey, yang kedua, kita perlu ada pendahuluan, iaitu perenggan yang pertama. Perenggan perlu ditulis lebih, apa dia? Lebih tengah. Okey, lebih tengah sini supaya nampak perenggan tu. Baik, seterusnya isi pertama, perenggan kedua. Ya, sama juga kita perlu tulis di tengah sedikit, ya, supaya nampak perenggan.
Seterusnya, isi kedua perenggan yang ketiga, sama juga kita perlu tulis di lebih tengah, supaya ia tersusun dalam perenggan seperti ini. Kalau lihat tadi, isinya Jeva tertinggal samping, Jeva amat risau, dan ini olahan ayat. Okey, seterusnya isi ketiga perenggan keempat memberikan samping, isi yang diberikan tadi menggunakan selendang. Dan yang terakhir adalah penutup, menyanyikan lagu dengan semangat, mereka sangat bangga. Baik, yang putih ni, tulisan yang putih kalau awak lihat ni, itu adalah isi yang diberikan tadi kan. Baik murid-murid, jadi untuk membina karangan kita perlu ada kerangka karangan. Okey, perkara yang pertama adalah mesti tahu tajuk lah, tulis berdasarkan tajuk yang diberikan, kemudian pendahuluan, isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan penutup sebagaimana yang saya terangkan tadi. Saya harapkan semua murid-murid dapat faham. Kalau tak faham, boleh ulang lagi, dengar dengan teliti untuk tajuk kerangka karangan. Baik, Alhamdulillah dah pun selesai untuk pembelajaran kita bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Penulisan. Jadi saya harapkan semuanya faham. Kalau tak faham, boleh ulang lagi video ni sampai faham. Jadi jangan lupa untuk siapkan dan sentiasa ulang kaji pelajaran. Saya doakan semuanya mendapat manfaat daripada video kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe YouTube channel Rizal Ismail Riz TV ni kalau anda rasa video-video yang saya hasilkan ni memberikan manfaat untuk anda. Terima kasih kepada yang dah subscribe. InsyaAllah jumpa lagi di lain pertemuan untuk video-video yang saya akan upload di lain masa. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat sejahtera.